Hai semua, terima kasih admin siarkan kisah aku. Nama aku Haslinda, seorang wanita berusia 25 tahun. Kisah yang aku nak kongsikan ni berlaku lebih kurang 5 tahun dahulu. Waktu aku tolong ibu aku di sebuah pasar malam di daerah tempat tinggal kami. Oke, aku nak cerita sedikit latar belakang keluarga aku nih. Aku dibesar oleh ibu aku seorang, bersama 2 lagi adik aku. Aku nih anak sulung. Adik nomor 2 dan 3 nih lelaki, berusia 20 dan 19 tahun. Jadi kiranya sewaktu kejadian nih, adik-adik aku masih lagi bersekolah menengah. Ibu aku seorang peniaga pasar malam menjual baju, manakala bapa aku ni telah meninggal dunia sejak kami kecil lagi. Kejadian yang aku alami ni masa tu agak menakutkan jugalah. Pada malam kejadian, jam lebih kurang pukul 12 malam, aku bersama-sama adik nomor 2 aku dan ibu aku tengah bersiap-siap untuk berkemas pulang. Waktu tengah berkemas ni, adik aku ni pun terasa ingin membuang air kecil. Dan kebetulan, waktu ni aku pun sedang menahan kencing. Dan lepas tu, adik aku ni pun ajak aku ke tandas awam, agak jauh dari tapak kami berniaga. Tapi apakan daya, daripada aku buat free show dekat situ, terpaksalah aku jalan dengan adik aku ke tandas awam tu. Tandas awam di kawasan tu bukanlah antara yang terbaik. Saiznya kecil je. Setiap tandas wanita dan lelaki hanya mempunyai 2 pintu tandas dan 2 singki berserta cermin. Desainnya tu macam tandas awam yang lain jugalah. Di bahagian depan akan ada kaunter orang jaga tandas yang memisahkan antara tandas lelaki di sebelah kiri dan tandas wanita di sebelah kanan. Tapi pada malam tu tiada orang yang jaga tandas tu, dan pintu utama tandas wanita telah digeril dan dikunci. Manakala tandas lelaki pula pintunya masih terbuka, cuma lampu je tertutup. Mungkin penjaga tandas tu hanya membuka 1 tandas je waktu tu. Adik aku pun hidupkan lampu yang terdapat di hadapan pintu tandas lelaki tu. Memandangkan tandas wanita tu berkunci, adik aku pun kata, "Masuk jalan tandas lelaki, dia akan jaga." Itulah sifat adik aku. Aku pun hanya mengiyakan, sebab memang tak tahan dah waktu tu. Tapi bila kami masuk ke dalam tandas tu, kedua-dua pintu kubikel tu terkunci, seakan-akan terkunci dari dalam. Adik aku pun mengetuk kedua-dua pintu tu, namun tiada yang menyahut. Waktu ni aku memang tak tahan dah. Jadi aku pun buang air kecil di satu tempat ni. So, korang faham-faham lah kan? Tak perlulah aku cerita satu persatu. Apabila selesai, kami pun ke sinki untuk membasuh tangan. Dan di sinilah apabila keadaan menjadi bertambah seram. Tiba-tiba, pintu utama tandas ni tertutup dengan kuat, seolah-olah ditiup angin kencang. Aku pun menjerit, terkejut dan ketakutan. Padahal tidak angin pun malam tu. Adik aku ni pun segera ke arah pintu dan cuba membuka pintu tu. Pintu tu berkunci. Tapi pintu utama tandas tu adalah jenis tombol yang kunci dia tekan dari belah dalam, iaitu belah kami berada. Adik aku tengok tombol pintu tu tak berkunci. Tapi apabila dipulas, tombol tu seakan stuck. Adik aku pun mengetuk pintu tu
untuk meminta tolong. Tapi tiada yang menyahut. Mungkin sebab hari itu pun dah lewat malam. Kami menjerit meminta tolong, tapi masih tiada siapa menyahut. Tiba-tiba kami terdengar bunyi flash air yang datang dari salah satu kubikel yang berkunci tadi. Kami pun menjerit meminta tolong dan mengetuk pintu utama dengan kuat untuk menarik perhatian. Masih tiada yang menyahut. Sehinggalah tiba-tiba pintu utama tadi boleh dibuka. Sewaktu kami keluar, kami tengok ada beberapa orang berada di luar, termasuk mak aku. Mak aku cakap, aku dan adik aku tidak pulang setelah hampir pukul 2 pagi. Rupanya kami terkurung di dalam tandas tu hampir 2 jam. Dan sewaktu kami menjerit meminta tolong, tidak seorang pun yang mendengar suara kami. Menurut seorang pacik di situ, tandas awam tu memang dah lama berkunci dan tidak dapat digunakan. Diorang pun pelik, macam mana kami boleh masuk ke tandas tu. Dan menurut seorang ustaz ni, kami seakan telah masuk ke alam lain dalam tempo 2 jam tu. Walau apapun teori yang diberi, perkara ni menjadi satu pengalaman yang sangat buruk dan menakutkan dalam hidup aku. Semenjak peristiwa tu, aku tak lagi berani untuk ke tandas awam apabila waktu malam. Aku hanya menahan sampai ke rumah, ataupun jika betul-betul darurat, aku akan minta ibu aku teman aku ke semak. Okeylah, ini jalan cerita aku. Thank you korang sebab dengar cerita aku ni. Lain kali, aku akan cerita lagi kisah yang lain. Sekian.